Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya nak kongsi dengan anda semua berkaitan dengan khutbah. Apakah itu khutbah? Khutbah adalah syarahan yang berisi ajaran dan juga nasihat berkaitan dengan agama dan juga lain-lain. Jadi khutbah ini dia ada rukun-rukunnya. Rukun yang pertama adalah memuji Allah. Yang kedua, selawat ke atas Nabi. Yang ketiga, seruan takwa. Yang keempat, membaca ayat suci Al-Quran sekurang-kurangnya satu dalam khutbah. Yang kelima, kita berdoa untuk orang mukmin. Jadi tajuk yang akan saya kupas berkaitan dengan teks khutbah pada hari ini adalah Rasulullah sebagai contoh prihatin. Jadi di dalam teks khutbah ini telah diberikan dan dikongsikan kepada kita antara contoh sikap prihatin yang ditonjolkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi hadis baginda. Jadi yang pertama apa dia? Yang pertama adalah kita memelihara diri kita dan juga keluarga kita daripada kemaksiatan supaya kita selamat daripada ancaman api neraka. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggungjawab atas apa yang dipimpinnya. Seorang pemimpin yang memimpin rakyat akan bertanggungjawab atas rakyatnya. Seorang lelaki adalah pemimpin atas keluarganya dan dia bertanggungjawab atas mereka semua. Seorang wanita juga pemimpin atas rumah suaminya dan anak-anaknya dan dia bertanggungjawab atas mereka. Jadi yang kedua adalah kita hendaklah menjaga hubungan kita dengan jiran tetangga kita. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita bantu mereka apabila mereka berada dalam kesusahan. Kita jangan ganggu ketenteraman mereka. Kita berikan mereka kesenangan. Kita gembirakan mereka. Kita bantu mereka apabila mereka berada dalam kesusahan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, tidak sempurna beriman denganku orang yang tidur dalam keadaan kenyang sedang jiran yang berada di sampingnya dalam keadaan lapar padahal dia mengetahuinya. Jadi yang ketiga adalah kita menjaga keselamatan dan juga keselesaan masyarakat kita. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita tidak mendorong mereka melakukan sesuatu yang boleh mengancam keselamatan mereka. Malah menjaga keselamatan orang lain juga merupakan satu daripada cabang iman. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq, rawahu Muslim. Yang bermaksud iman itu terdapat lebih 70 cabang. Yang paling baik ialah ucapan la ilaha illallah dan yang paling rendah ialah membuang benda yang menyakitkan dari jalan. Manakala yang keempat pula adalah kita menjaga kesihatan diri kita, keluarga kita dan juga masyarakat. Dengan cara apa? Dengan cara kita mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa. Seperti apa? Seperti jangan merokok di tempat awam, jangan membuang sampah merata-rata dan sebagainya. Seperti mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la darara wa la dirara, rawahu Ibnu Majah. Yang bermaksud jangan melakukan sesuatu yang boleh memudaratkan diri dan juga memudaratkan orang lain. Dan yang terakhir adalah yang kelima, kita melakukan dan juga menjalankan aktiviti yang boleh mendatangkan manfaat kepada diri kita dan juga kepada orang lain serta masyarakat luas sekali. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi anfa'uhum linnas, rawahu Tabrani. Yang bermaksud sebaik-baik manusia ialah manusia yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia yang lain. Jadi sahabat-sahabat saya sekalian, itulah tadi antara sikap prihatin yang ditonjolkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi hadis-hadis baginda. Jadi di dalam teks khutbah ini juga dinasihatkan kepada kita dan juga diingatkan kepada kita sebagai tanda cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kita sebagai umat Islam mencontohi dan juga menjadikan baginda itu sebagai tauladan untuk kita terus memperbaiki diri kita daripada yang sekarang kepada seorang yang lebih baik. Kita beramal dengan sunnah baginda, kita mempelajari sunnah baginda. Semoga satu hari nanti di akhirat kelak kita akan
tergolong dalam kalangan orang yang peroleh syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekian saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.